selesai untuk hari ini. Tunggu 5 bulan lagi, baru berlangsung janji temu seterusnya dengan doktor. Di dalam perjalanan pulang, aku mengajak suami singgah membeli sarapan. Perut sudah terasa pedihnya dan mula berkeroncong. Dari malam tadi aku tak mengambil sebarang makanan. Memang begitulah, setiap kali akan menjalani pemeriksaan kesihatan, aku memang tak lalu nak makan atau minum. Dah balik, barulah terasa lapar. Hari semakin meninggi. Kebanyakan penjaja sudah berkemas untuk pulang. Hampa rasanya. Nampaknya kita kena singgah sarapan di restoran lah macam ni kan bang? Kataku kepada suami. Dalam hatiku terasa hampa sebab kami lebih suka membeli sarapan di gerai tepi jalan yang harganya lebih murah berbanding di restoran. Semasa perjalanan menuju ke restoran, tiba-tiba nampak di satu lorong ada satu lagi gerai yang masih beroperasi. Alhamdulillah, terdapat sebahagian lagi makanan yang masih berbaki. Kami memilih lontong goreng, bihun goreng, nasi lemak dan sedikit kuih muih. Terkejut bila penjaja itu memberi lebih setiap jenis yang kami beli. Nak balik dah ni, ambillah rezeki akak, katanya. Kebetulan hari itu aku dan suami tinggal berdua saja. Dengan makanan yang begitu banyak, maka tak perlulah aku memasak lagi. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada penjaja tersebut. Lantas, mohon beredar. Dia tersenyum manis, terasa sangat mesra walaupun baru pertama kali jumpa dan membeli di gerainya. Kali pertama kita jumpa, kau terasa malu. Kedua kalinya pula, kau terasa curiga. Bila sudah bermesra, di kau bergurau senda, bikin hatiku sayang, sungguh sayang kepadamu. Kini kau dah kepunyaanku, menjadi teman hidupku. Direstui ayah dan ibu, serta iring dengan doa. Harapan agar kita bersabar menantikan harinya. Bila sudah bermesra, di kau bergurau senda, bikin hatiku sayang padamu dan rindu selalu. Kali pertama kita jumpa, kau terasa malu. Kedua kalinya pula, kau terasa curiga. Bila sudah bermesra, di kau bergurau senda, bikin hatiku sayang, sungguh sayang kepadamu. Kini kau dah kepunyaanku, menjadi teman hidupku. Direstui ayah dan ibu, serta iring dengan doa. Harapan agar kita bersabar menantikan harinya. Bila sudah bermesra, di kau bergurau senda, bikin hatiku sayang padamu dan rindu selalu. Kini kau dah kepunyaanku, menjadi teman hidupku. Direstui ayah dan ibu, serta iring dengan doa. Harapan agar kita bersabar menantikan harinya. Bila sudah bermesra, di
kau bergurau senda, bikin hatiku sayang padamu dan rindu selalu. Begitulah suasana di lokasi gerai peniaga kecil yang selalu kita lihat. Sesungguhnya aku mengerti penat lelah mereka kerana satu masa dulu aku juga pernah melaluinya. Ya, peristiwa tahun 2001. Semua bagaikan satu kebetulan. Puncanya, aku sekadar letak sejumlah kuih di gerai jiranku. Kononnya sekadar mengisi masa dan hasilnya ku manfaatkan sebagai duit kocek atau duit jajan anak-anak ke sekolah. Penjaja yang juga merupakan jiranku mengambil dalal 5 sen bagi setiap kuih yang ku letak di gerainya. Tak sangka, pada suatu hari, jiran tersebut menyatakan ingin berhenti berniaga atas sebab kesihatan. Dia minta aku ambil alih meneruskan perniagaan sarapan pagi di simpang perumahan itu. Mulanya aku serba salah sebab tak pernah buat kerja ni. Sekadar buat kuih sedikit tu biasa bagiku. Tapi nak masak macam-macam, bimbang tak menjadi. Tapi lokasi itu memang strategik. Berhadapan jalan besar dan paling istimewa, tiada persaingan dengan penjajah lain. Maka ia merupakan satu kelebihan. Setelah berbincang beberapa hari dengan suami, akhirnya aku terima tawaran itu. Dengan sedikit modal, aku membeli beberapa keperluan, antaranya bekas makanan, kuali besar, periuk kukus besar dan lainnya. Payung dan kerusi meja memang pemilik asal gerai dah sediakan untuk kegunaanku tanpa bayaran. Bermulalah rutin harianku bangkit seawal 3 pagi setiap hari untuk memasak, membuat kuih dan membuat segala persediaan lain. Mana yang boleh dibuat awal, contohnya kari pap dan sambal nasi lemak, aku buat dan masak sebelah malam sebelum tidur. Subuh nanti baru goreng dan panaskan sahaja. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selepas solat subuh dan selepas anak-anak naik bas ke sekolah, aku mula tolak troli penuh muatan jualan ke simpang. Oleh kerana suamiku bekerja sebelah petang, maka anak kecil yang masih tidur, ku tinggalkan di rumah di dalam pengawasannya. Hebatnya aku rasa masa itu. Tak tahu dari mana datangnya tenaga ini hingga aku mampu buat macam-macam dalam satu masa. Jaga anak, urus rumah tangga, memasak, malah ada juga mengasuh anak-anak orang lain. Tidurku tak pernah cukup. Tapi kesihatanku tidak pula terganggu. Masya Allah, Tuhan Maha Gagah telah mengurniakan sedikit kegagahan itu buatku. Berjajah keliling desa, epok-epok yang enak rasa, tambah wang belanja untuk ke sekolah serta menjaga ibu tua. Ayahku telah lama pergi, sedih hidup tiada terperi.
bangun pagi, buat kuih ini, mencari rezeki tiap hari. Epo, epo, di mesin panas-panas. Epo, epo, di mesin panas-panas. Belilah tuan dan puan epok-epok buat sarapan. Jangan malu, jangan segan, jangan sampai kehabisan. Belilah tuan dan puan epok-epok buat sarapan. Jangan malu, jangan segan, jangan sampai kehabisan. Belilah epok-epok panas-panas, tidak sejuk. Makanlah, jangan bimbang di mesin, janganlah sayang. Marilah sudi tengok, belilah epo-epo. Epo, 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 epo. Mulai hari pertama dan hari-hari berikutnya, aku sangat sibuk dengan aktiviti baruku ini. Berniaga ini sebenarnya seronok, tapi penatnya tak boleh bawa bincang. Lagi pula, semua tu aku lakukan bersendirian. Suami yang bekerja tak dapat membantu sepenuh masa. Beliau cuma dapat membeli barang-barang keperluan untuk berniaga sahaja. Terpaksalah hari-hari aku bagi lipas kudung berbuat itu dan ini. Aku tak pernah mengeluh, malah semakin bersemangat. Apa tidaknya, apabila jualan laku dan tengok hasil yang diperolehi, terubat segala penat lelah. Masa tu, nasi lemak rasanya memang betul-betul lemak sebab cukup santannya. Sambal tumis ikan bilis, memang nampak ikan bilisnya. Mi goreng, walaupun dipanggil mi kantin atau mi bodoh, tapi terasa cukup rencahnya. Ada terselit seekor dua udang di celahannya, walaupun sekadar udang kecil. Jualan pula boleh ikut permintaan pembeli. Jika mereka nak kadar 30 sen, kita sendukkan nilai sedemikian. Walaupun harga 30 sen, isian setengah plastik itu cukup menyenangkan bagi seorang kanak-kanak yang bersekolah rendah. Kuih pula waktu tu RM4. Besar-besar saiznya. Jika nak beli sebiji pun kita layan. Tak pernah menghampakan. Pernah juga jualan tak habis. Misalnya ketika hujan lebat, orang tak ramai singgah, maka bersedekah adalah jalan terbaik. Sambil menunggu hujan reda untuk pulang, aku bungkuskan jualan yang ada satu persatu dan aku berikan kepada sesiapa yang aku nampak melintas di gerai. Selebihnya aku bawa pulang untuk keluarga dan jika ada banyak lagi baki, aku menyusur dari rumah ke rumah menyampaikan bungkusan tersebut. Sesungguhnya, suka duka pahit manis berniaga sarapan pagi ini berbagai. Pembeli juga bermacam ragam. Hendak begitu, begini. Sebagai penjaja, kita kena dengar dan ikut mana perlu. Ada jenis pembeli yang datang-datang je terus cakap nak borong semua. Maka putih matalah pembeli yang lain. Nak belikan untuk pekerja-pekerja katanya. Mulanya, aku bagi juga. Sebab seronok, dapat untung selempuk. Di mana sekelip mata jualan habis dan boleh berkemas pulang. Tapi akhirnya aku sedar, ia kurang adil kepada pembeli yang lain. Dengan situasi begitu, aku ambil satu pendekatan, iaitu jika sesiapa nak beli banyak, bagi tahu awal.
Nanti aku cuba masakkan yang lain khusus untuknya. Bukan dengan cara dia mengaut semua yang hendak ku jual pagi itu. Aku bukan apa. Aku kesian pembeli tetapku yang lain. Mereka pasti kecewa. Mereka pun mahu membeli juga sebagai bekalan ke tempat kerja. Berniaga gerai ni, kena tipu pun ada juga. Pengalamanku kena tipu dengan pekerja-pekerja kilang semasa mereka pulang kerja. Sebaik sahaja turun dari bas, mereka singgah beramai-ramai. Bila dah ramai yang serbu hendak itu dan ini, manalah kita perasan sangat situasi sekeliling. Malah keadaan jadi tak terkawal. Kalut melayan setiap orang. Tahu-tahu, sampai rumah sewaktu kira hasil pendapatan untuk hari itu, terdapat beberapa keping duit shilling entah dari negara mana. Tak tahulah, aku nak tergelak ke nak menangis ketika itu. Tak silap aku, suami masih simpan shilling tu sampai sekarang. Gelagat pelanggan lain pula, ada yang tak bawa duit. Nak ambil dulu, esok bayar katanya. Aku ni jenis tak sampai hati. Nak catat hutang mereka dalam buku 35. Macam dalam cerita zaman Piramli tu. Aku tak berapa rajin. Semua aku serahkan atas ikhlas masing-masing. Begitulah berlaku setiap hari. Penghabisnya, sampai kesudah hutang tak berbayar. Malah, batang hidung pun tak nampak lagi dah. Apa nak dikata? Sepanjang aku berniaga, anak-anaklah yang paling gembira. Bila cuti sekolah, anak yang besar datang membantu. Mereka aku berikan upah walaupun tak sebanyak mana. Mereka punya teruja sampai beritahu guru mereka. Cikgu, ibu saya jual kuih dengan nasi lemak di simpang tu. Nanti cikgu datanglah beli ya. Terasa malu pula bila guru bertanya hal ini semasa aku datang ke majlis anugerah cemerlang. Tapi itulah agaknya namanya rezeki. Asbab dari semua ini, aku mula dapat tempahan. Namun banyak yang tak mampu aku penuhi. Paling banyak aku pernah dapat tempahan kuih apam beras atau dikenali apam ino yang kembang mekar. Tempahan 1,000 biji untuk majlis sukan tahunan sebuah sekolah yang sangat mencabar. Jenuh aku dari lepas maghrib hingga ke subuh mengukus dan menyiapkannya sebelum ia diambil pagi esoknya. Yang geramnya, masa itulah kuih apam aku tu meragam. Buat hal tak mau kembang. Biasanya, elok aja cantik kembang setaman. Tapi, bila buat banyak, banyak pula cekadaknya. Berbagai rupa kejadian ada. Yang senyum sumbing, yang senyum macam tak nak senyum. Yang langsung tak senyum pun banyak. Entahlah, kenapa semua murung tak mahu tersengih ceria macam selalu. Hailah Apam, dah kenapa kau Apam, oi? Penat ke? Kalau kau penat, aku lagi penat nak siapkan 1,000 biji ni, tahu tak? Mulalah aku membebel seorang-seorang. Hari demi hari berlalu. Aku terus berniaga dan mengambil tempahan untuk beberapa ketika. Sehinggalah akhirnya aku terpaksa akur. Tak berdaya meneruskan lagi. Aku mengambil keputusan berhenti. Lantaran terasa sangat letih dan banyak komitmen lain yang lebih perlu aku penuhi. Kini tapak tempat aku berniaga dulu dah semakin meriah dengan berbagai gerai. Antaranya gerai goreng pisang, burger, kepak ayam madu dan nasi kukus. Di bulan puasa, pernah dijadikan tapak bazar untuk kunjungan warga setempat sebelum dipindahkan ke tempat lain. Pokok saga dan pokok angsana yang masih gagah berdiri dan segala yang ada di situ menjadi saksi keberadaanku sebagai penjajah sarapan pagi satu ketika dahulu. Dalam senyum merajuk seketika yang ku meninggal
tinggalkan dirimu. Tanpa kuduga lilin menjadi barang, gurauanku jadi dilema prasangka. Kau menyangka aku pergi karena dia yang tak pernah wujud dalam alam cinta. Belum sempat ku jernihkan suasana, engkau pula yang hilang entah kemana. Puas sudah ku mencari, ku tinggalkan pesan ku kirimkan, berita agar dapat ku temui dirimu. Umpama sebutir permata yang sirna, andai dapat ku undurkan putaran dunia, ingin ku ubah semula kata-kata dan tingkah lakuku yang salah agar kita dapat seiring di mercu asmara. Tak ingin lagi dan tak malu lagi berpisah bukan dengan kerelaan hati, penyesalan yang tak ada kesudahan, ku tersepit dalam jerat sendiri. Kau menyangka aku pergi karena dia yang tak pernah wujud dalam alam cinta. Belum sempat ku jernihkan suasana, engkau pula yang hilang entah kemana. Puas sudah ku mencari, ku tinggalkan pesan ku kirimkan, berita agar dapat ku temui dirimu. Umpama sebutir permata yang sirna, andai dapat ku undurkan putaran dunia, ingin ku ubah semula kata-kata dan tingkah lakuku yang salah